Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari tajuk yang pertama dalam bahagian tajwid tingkatan 2, iaitu hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, anak-anak boleh merujuk buku teks muka surat 15 hingga 18. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang hukum nun sakinah dan tanwin, mari kita fahami dulu apakah maksud nun sakinah dan tanwin. Kita biasa jumpa nun sakinah dan tanwin ketika membaca Al-Quran. Nun sakinah ni ialah huruf nun yang tidak berbaris atau biasa kita kenali sebagai nun mati. Tanwin pula ialah baris dua. Selalu kita panggil baris dua. Baris dua di atas, baris dua di bawah atau baris dua di hadapan. Sebenarnya tanwin ini mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Mari kita lihat hukum-hukum yang terdapat dalam hukum nun sakinah dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Yang pertama ialah iqlab. Yang kedua ialah idgham ma'al gunnah. Yang ketiga ialah idgham bila gunnah. Yang keempat ikhfa hakiki dan yang kelima ialah izhar halki. Untuk yang pertama kita akan kenali dulu hukum izhar halki. Apa dia maksud izhar halki ni? Apabila nun sakinah, nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berikut. Huruf-huruf izhar halki ialah hamzah, ha, ain, ha, ghain dan juga kha. Macam mana cara nak baca izhar halki ni? Sesuai dengan nama dia, izhar, nyata dan terang. Jadi nun dan tanwin ini dibaca dengan jelas dan nyata tanpa ada dengung. Contohnya kita boleh tengok nun sakinah bertemu dengan ha, min haisu. Nun sakinah tu disebut dengan jelas dan nyata. Ataupun kita tengok contoh tanwin ghasiqin iza waqab. Qin tu dibaca dengan jelas dan nyata tanpa dengung. Mari kita lihat contoh-contoh izhar halki. Yang pertama yan'auna. Nun sakinah bertemu dengan hamzah. Nun dibaca dengan jelas. Contoh yang kedua, kullun amana. Tanwin bertemu dengan hamzah. Lun a tu. Tanwin dibaca dengan jelas. Yang ketiga, yanhauna. Nun sakinah bertemu dengan ha. Nun dibaca dengan jelas tanpa dengung. Contoh yang keempat, qaum min had. Tanwin bertemu dengan ha. Tanwin pun dibunyikan dengan jelas dan nyata tanpa dengung. Contoh yang kelima, min ilmin. Nun sakinah bertemu dengan ain, dibaca dengan jelas dan nyata. Yang keenam, jannatin aliyah. Tanwin bertemu dengan huruf ain, dibaca dengan jelas dan nyata. Seterusnya, mari kita mempelajari pula hukum idgham ma'al gunnah. Apa yang dimaksudkan dengan idgham ma'al gunnah ni? Bila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berikut. Iaitu huruf-hurufnya 4 ni. Ya, waw, mim dan nun. Sesuai dengan namanya idgham ma'al gunnah. Macam mana cara bacaannya ialah menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Maksud ma'al gunnah tu bersama dengung. Jadi idgham ma'al gunnah ni kita gabungkan nun atau tanwin tu, kita gabungkan masuk dengan bunyi huruf selepasnya. Untuk lebih faham, mari kita lihat pada contoh yang berikut. Ayyatubu. Jadi nun tu, bunyi nun sakinah tu terus masuk ke dalam huruf ya. Jadi bunyi dia ayyatubu. Contoh yang kedua untuk lebih faham. Min waraihim. Nun sakinah tu terus masuk bunyinya ke dalam huruf waw. Seolah-olah dah tak berbunyi nun tu. Min waraihim. Dengan dengung 2 harakat. Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat kepada contoh yang berikut. Yang pertama, may yaqulu.
Beza yang tertulis nun sakinah bertemu dengan ya. Bila disebut seolah-olah nun sakinah tu tak ada. Kita masukkan huruf nun sakinah tu ke dalam ya. Jadi may yaqulu beserta dengung 2 harakat. Contoh yang kedua, baraqu yaj'aluna. Nun sakinah bertemu dengan nun tanwin bertemu dengan huruf ya. Seolah-olah tanwin tu tak berbunyi, digabungkan ke dalam huruf ya. Yang ketiga, an nafsin. Ni nun sakinah bertemu dengan huruf nun. Baca dengan dengung 2 harakat. Yang keempat, hittatun naghfir lakum. Tanwin bertemu dengan nun, dibaca dengan dengung 2 harakat. Contoh yang kelima, mim malin. Seolah-olah nun tu dah jadi mim, menggabungkan nun sakinah ke dalam mim. Yang keenam, ma'im musaffa. Tanwin gabungkan dengan huruf mim dan dengung 2 harakat. Yang ketujuh, yang ketujuh ini sama seperti yang keenam. Kita lihat kepada yang ke-8. Yauma izi wahiyah. Jadi tanwin tu dimasukkan ke dalam bunyi waw dan dengung 2 harakat. Seterusnya kita akan mempelajari pula tentang hukum idgham bila gunnah. Pertama, kita fahamkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ni bila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah berikut. Huruf idgham ma'al gunnah ni senang je nak ingat, 2 sahaja, lam dan ra. Bagaimana cara bacaan? Idgham ni cara bacaan dia gabung, sama macam idgham ma'al gunnah. Kita gabungkan huruf nun ataupun tanwin tu dengan huruf selepasnya. Cuma yang bezanya, bila gunnah ini tanpa dengung, tak ada dengung. Kalau ma'al gunnah tadi, ada dengung. Ma'al gunnah bersama dengung. Bila gunnah, tanpa dengung. Sama gabungkan. Cuma bezanya, yang bila gunnah ni, tak ada bunyi dengung. Jadi kita tengok pada contoh. Yang pertama, walakin la yash'urun. Nun tu digabungkan dengan bunyi lam tapi tak ada dengung. Yang kedua, kita tengok contoh tanwin, hudal lil muttaqin. Tanwin tu dimasukkan terus dalam bunyi lam tanpa ada dengung. Untuk lebih faham, mari kita lihat contoh yang lain. Contoh yang pertama, seperti mana yang tertulis tu. Kita tengok bagaimana cara membacanya. La illam yantahi. Nun sakinah bertemu dengan lam. Jadi nun tu digabungkan bunyi dengan lam tanpa ada dengung. Contoh yang kedua, khairul laka. Seolah-olah tanwin tu telah digabungkan dengan huruf lam tanpa ada dengung. Contoh yang ketiga, mari kita lihat cara bacaannya. Mirrahiqin. Seolah-olah nun sakinah telah digabungkan dengan ra. Dan bacaannya tak ada dengung. Yang keempat, syaitanir rajim. Tanwin gabungkan dengan ra tanpa ada dengung. Hukum nun sakinah dan tanwin yang seterusnya ialah iqlab. Apa dia iqlab? Iqlab ni apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah berikut. Huruf dia satu je, senang nak ingat iqlab ni, huruf ba. Bagaimana cara bacaan iqlab? Tukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Macam mana kita nak tengok ni? Macam mana nun tu jadi bunyi mim dan ada dengung. Kita tengok contoh yang pertama, man bakhila. Kita tengok nun tu dah jadi bunyi mim, dah tak ada man bakhila, dia jadi man bakhila. Tengok contoh yang kedua, jazaa'an bima. Jadi tanwin tu pun dah jadi bunyi mim dan ada dengung 2
harkat. Okey, boleh faham tentang iqlab? Mari kita tengok contoh yang lain supaya lebih faham. Okey, yang pertama ni. Okey, bagaimana cara bacaan dia? Ambihum. Seolah-olah nun tu dah jadi bunyi mim. Ini hukum nun sakinah bertemu dengan ba. Contoh yang kedua, alimum bizati. Jadi bunyi tanwin itu telah menjadi bunyi mim dan dengung 2 harkat. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin yang terakhir ialah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berikut. Maksudnya selain daripada huruf izhar halqi, selain daripada huruf idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah dan iqlab, semua itu adalah huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi mari kita lihat apakah huruf-hurufnya. Ni ta, sa, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, fa, qaf dan juga kaf. Macam mana cara bacaan ikhfa hakiki? Bunyi nun sakinah tu dibaca samar antara izhar dengan idgham serta dengung. Dia ada dengung, tapi bunyi nun sakinah tu antara jelas dengan gabung. Bagaimana contoh bacaan? Mari kita tengok contoh. Yang pertama, contoh huruf nun sakinah bertemu dengan ta. Mi'tah tiha. Nun sakinah tu tak terlalu nyata sebutannya dan tidak gabung terus seperti mana idgham. Kita tengok lagi contoh yang kedua. Ma'an sujaja. Jadi bunyinya samar-samar antara jelas dan gabung. Untuk lebih faham, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Lihat contoh yang pertama, bagaimana cara bacaannya. Ini nun sakinah bertemu dengan huruf sad. Surna. Dengung 2 harkat dan bunyi dia antara jelas dan gabung. Contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan huruf sad. Bagaimana cara bacaan? Rijalun sadaqu. Dengung 2 harkat serta bunyi antara jelas dan juga gabung. Contoh yang ketiga, munzirun. Ni nun sakinah bertemu dengan zal. Contoh yang keempat, sawaban zalika. Tanwin bertemu dengan huruf za. Contoh yang kelima, mansura. Nun sakinah bertemu dengan huruf sa. Contoh yang keenam, shihabun saqib. Tanwin bertemu dengan huruf sa. Contoh yang ketujuh, in kuntum. Nun sakinah bertemu dengan huruf kaf. Jadi bacaan ikhfa hakiki dengung 2 harkat, tapi bunyi dia antara gabung dan jelas. Harap dapat faham tajuk yang dipelajari pada hari ini. Untuk lebih faham, mari kita cuba aktiviti ini bersama-sama. Terdapat beberapa potongan kalimah mana kita tentukan hukumnya, sama ada hukum iqlab, izhar halqi, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah ataupun ikhfa hakiki. Mari kita cuba kalimah yang pertama. Ambihum. Nun sakinah bertemu dengan ba. Ingat lagi tak? Nun sakinah bertemu dengan ba, hukumnya adalah iqlab. Cara bacaan dia seolah-olah jadi bunyi mim. Ambihum. Nun sakinah itu ditukarkan bunyi kepada bunyi mim. Kita tengok contoh yang kedua. Kalimah yang kedua, yauma izi wahiyah. Tanwin bertemu dengan waw. Ingat lagi, waw ni huruf apa? Huruf idgham ma'al gunnah. Kita gabungkan tanwin dalam waw dan baca dengan 2 harkat. Kalimah seterusnya, qaumin had. Tanwin bertemu dengan ha. Huruf apa? Huruf izhar halqi. Cara bacaan dia jelas, tak ada dengung Qaumin had. Jelas tanwinnya dan tak ada dengung. Kalimah seterusnya, la illam yantahi.
Nun sakinah bertemu dengan lam. Huruf apa? Idgham bila gunnah. Gabungkan tapi tanpa dengung. Seterusnya, munzirun. Ni tanwin, nun sakinah bertemu dengan zal. Huruf apa? Ikhfa hakiki. Ya, bacaan dia antara jelas dan juga gabung. Okay, untuk lebih kukuh lagi, kita tengok kalimah seterusnya. Yan'auna. Nun mati bertemu dengan hamzah tanpa dengung, baca dengan jelas. Ya, izhar halki. Okey. Kalimah seterusnya, rijalun sadaqu. Tanwin bertemu dengan sad. Huruf apa? Ikhfa hakiki. Okay, kena ingat huruf-huruf ni, ataupun bila kita sebut cara bacaan, kita tahu bagaimana nak tentukan hukum nun sakinah dan tanwin ini. Okay, seterusnya, min ilmin. Nun sakinah bertemu dengan ain adalah hukum izhar halqi. Okay, seterusnya, ma'im musaffa. Tanwin bertemu dengan mim adalah hukum idgham ma'al gunnah. Kalimah seterusnya, khairul laka. Tanwin bertemu dengan lam. Ya, tanwin bertemu dengan lam adalah hukum idgham bila gunnah. Okay, seterusnya, barqu yaj'aluna. Tanwin bertemu dengan ya dengan dengung 2 harakat. Ni hukum idgham ma'al gunnah. Seterusnya, sawaban zalika. Tanwin bertemu dengan ba. Ya. Tanwin bertemu dengan zal. Ialah ikhfa hakiki. Okay, yang terakhir, alimum bizati. Tanwin bertemu dengan ba adalah hukum iqlab. Okay. Okay, selesai pembelajaran tajuk hukum nun sakinah dan tanwin. Diharap anak-anak dapat memahaminya dan dapat membaca bacaan yang betul semasa bertemu dengan hukum-hukum nun sakinah dan tanwin ini semasa membaca Al-Quran. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Assalamualaikum.